Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof setengah jam dalam Buletin Pagi. Tajuk utama pagi ini: larangan ziarah kubur pada Aidilfitri di Selangor manakala Sabah hadkan solat Jumaat. Lelaki tendang penghantar makanan wanita hingga jatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tindakan seorang lelaki menendang penghantar makanan wanita hingga terjatuh dalam kejadian di Bandar Puteri Puchong, Selangor mengundang protes kumpulan berkenaan. Susulan kejadian itu, sekumpulan penghantar makanan dilihat berkumpul di hadapan sebuah premis sebagai tanda protes terhadap perbuatan lelaki terbabit. Terdahulu, video rakaman kamera litar tertutup CCTV memaparkan penghantar makanan wanita terbabit ditendang beberapa kali lelaki itu sehingga terjatuh. Kejadian dipercayai berlaku apabila lelaki terbabit didapati tidak berpuas hati kerana wanita yang menunggang motosikal memotong ketika dia ingin membuat pusingan U. Akibat kejadian, lelaki terbabit menunjukkan isyarat lucah sebelum bertindak menolak mangsa. Mangsa turut ditendang sebanyak 3 kali di bahagian pinggang menyebabkan dia jatuh. Susulan kejadian itu, mangsa membuat laporan polis di Balai Polis Puchong. Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner Ismadi Borhan mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu dan memberitahu kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiksaan. Tambahnya, kedua-dua pihak sudah dipanggil dan dirakamkan percakapan. Polis dalam proses melengkapkan kertas siasatan. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS melarang sebarang aktiviti menziarahi makam diraja atau tanah perkuburan Islam pada perayaan Aidilfitri tahun ini. Pengarah JAIS Muhammad Syazihan Ahmad berkata ketetapan itu dibuat bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 sejajar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Menurutnya, sebarang aktiviti menziarah makam diraja atau tanah perkuburan Islam sepanjang Aidilfitri, khususnya sebelum dan selepas solat sunat Hari Raya, adalah tidak dibenarkan. Mereka yang berhasrat menziarahi kubur arwah atau tempoh itu boleh menggantikannya dengan amalan tahlil, zikir serta doa di kediaman masing-masing. Justru beliau berkata pengurus atau pihak yang menguruskan makam diraja dan tanah perkuburan Islam di negeri ini hendaklah membantu JAIS bagi memastikan ketetapan itu dipatuhi oleh semua pihak. Beliau berkata larangan itu khususnya untuk sebelum dan selepas solat sunat Aidilfitri ditetapkan berikutan kebimbangan akan berlaku pertempungan orang ramai di tanah perkuburan. Tempoh kuat kuasa ketetapan ini tertakluk kepada satu siaran yang akan dikeluarkan JAIS kemudian. Majlis Fatwa Negeri Sabah telah mengambil ketetapan untuk membenarkan aktiviti solat berjemaah termasuk tarawih dan solat Jumaat di masjid dan surau terpilih bermula Jumaat ini. Mufti Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar bagaimanapun berkata kebenaran itu hanya diberikan kepada ahli jawatankuasa masjid dan surau sahaja serta tidak melebihi 4 jemaah. Dalam satu kenyataan, Datuk Bungsu Aziz berkata bagi solat tarawih lebih digalakkan didirikan 8 rakaat dan selebihnya dilaksanakan di rumah. Manakala solat Jumaat, bilangan ahli jemaah tidak kurang daripada 3 orang dan tidak lebih daripada 12 jemaah termasuk imam dan khatib. Bagaimanapun, kebenaran ini tidak melibatkan solat sunat Aidilfitri. Oleh itu, semua jemaah dinasihatkan supaya mengadakan solat sunat itu di rumah. Takbir Hari Raya hanya dibenarkan pada malam raya sahaja dengan bilangan jemaah 4 orang dalam kalangan AJK Masjid atau Surau. Tambah beliau, AJK Masjid dan Surau yang berusia lebih 70 tahun tidak dibenarkan untuk hadir berjemaah. Beliau berkata setiap jemaah perlu membuat pengesanan suhu badan, memakai pelitup hidung dan mulut, menggunakan cecair pembasmi kuman, merekodkan kehadiran dan perlu ada penjarakan sosial antara jemaah. Kes sebuah hospital swasta mengenakan caj RM11.20 untuk sekeping pelitup muka 3 lapisan terhadap pesakit masih dalam siasatan dan tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang sekiranya dakwaan itu benar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Natalinggi berkata kementeriannya masih meneliti keseluruhan kes bagi menentukan bagaimana caj tersebut dikenakan.
kita tidak memberi peluang, kita belum tentu lagi sebab harga tu harga retail kan. Kita belum tentu lagi hospital ni bagaimana dia charge. Mungkin dia bukan jual sebagai retail kan. Mungkin dia jual sebagai jadi komponen keseluruhan perkhidmatan ataupun treatment dia buat. Jadi kita tak tahu lagi ya. Jadi kita siasatlah. Kalau dia jual sebagai retail, kita memang tangkap dia. Pada 15 Mei lalu, kementerian itu mengesahkan telah membuat pemeriksaan terhadap hospital swasta berkenaan susulan aduan orang awam yang dikenakan caj sebanyak RM201.60 bagi 18 keping pelitup muka 3 lapisan yang dipakai oleh jururawat yang merawat pesakit. Kes itu disiasat di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Percatutan 2011 bagi kesalahan menjual atau menawarkan untuk menjual barang harga terkawal melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Datuk Nata berkata demikian selepas mengumumkan harga maksimum barangan terkawal musim perayaan Hari Raya Puasa, Pesta Keamatan dan Hari Gawai Dayak di Putrajaya semalam. Malaysia berada di landasan yang betul dalam usaha melihat angka kes positif baru COVID-19 berada pada jumlah kurang dari 10 tidak lama lagi. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pihaknya berharap pada hari-hari akan datang Malaysia dapat mengekalkan angka 2 digit kes baru positif COVID-19. We are still hanging on, and as long as we can maintain about 20 cases or even 15 cases, then our public health in terms of team can take action to these cases that we've been identified. So that's more important in terms of public health action to prevent infection from spreading. Menurutnya, ketika ini pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan membolehkan angka jangkitan baru kes positif penyakit itu berada pada 2 digit dan yang lebih penting ialah tiada lonjakan secara tiba-tiba dalam jumlah kes positif baru yang dikesan. Jelasnya, selagi jumlahnya kurang daripada 50 kes, pihaknya berpuas hati. Namun sasaran ditetapkan adalah lebih rendah dari angka itu. Jumlah itu katanya boleh dicapai jika semua pihak bekerjasama dan mematuhi prosedur tetap operasi SOP yang ditetapkan. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan masih memperhalusi SOP berkaitan operasi kedai gunting rambut sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, pihaknya kini sedang mengumpul data jumlah sebenar pekerja warga asing dalam industri itu sebelum boleh membenarkan kedai gunting rambut beroperasi. Kita nak tahu berapa ramai yang pekerja asing yang menggunting rambut. Jadi ini satu lagi data yang kita perlu dapatkan dulu sebelum kita boleh cadangkan untuk kita buka kedai gunting rambut. Tetapi yang pasti SOP telah disediakan dan Kementerian Kesihatan telah sedang melihat pada SOP tersebut dan kita nak perhalusi SOP tersebut untuk pelaksanaan. Just a follow-up, Datuk. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan Persatuan dan Pengusaha Perkhidmatan Kedai Gunting Rambut yang memohon sektor perkhidmatan itu dibenarkan beroperasi selain menyatakan komitmen akan mematuhi SOP yang ditetapkan. Menurutnya lagi, perkara itu perlu diperhalusi dengan teliti. Ekoran perkhidmatan itu membabitkan sentuhan secara langsung dengan pelanggan. Penelitian itu katanya meliputi pelbagai aspek termasuk kadar jangkitan yang boleh berlaku selain kaedah mengelak jangkitan daripada berlaku. $31,436 pekebun kecil di bawah RISDA akan menerima dividen sebanyak RM42.7 juta bagi 2019. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad memaklumkan RM12.8 juta akan dibayar kepada 16,080 peserta rancangan tanam baru berkelompok. Manakala RM29.9 juta untuk 15,356 peserta tanam semula komersial. Bayaran dividen kali ini meningkat 3.5% berbanding 2018 atas faktor harga buah tanah segar yang lebih baik pada September hingga Disember 2019. Pembayaran itu secara tidak langsung meningkatkan keupayaan ekonomi pekebun kecil semasa PKP dan perayaan Aidilfitri nanti.
Pak. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS mengesahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin kini memangku jawatan pengurusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia bagi menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurut sepucuk surat yang dihantar kepada Setiausaha Kerja Bersatu, Kapten Muhammad Suhaimi Yahya, ROS telah mengambil maklum mengenai perletakan jawatan Tun Dr. Mahathir melalui surat bertarikh 24 Februari lalu yang berkuat kuasa serta-merta. Surat ROS bertarikh 5 Mei itu memaklumkan Tan Sri Muhyiddin boleh memangku jawatan itu hingga diadakan semula pemilihan pengerusi selaras dengan Perlembagaan Bersatu. Berdasarkan dokumen yang dikemukakan iaitu surat perletakan jawatan pengerusi ROS mengesahkan perletakan jawatan Tun Dr. Mahathir sebagai pengerusi bersatu adalah sah. Surat itu menjelaskan Tan Sri Muhyiddin boleh memangku jawatan itu berdasarkan artikel 16.9 Perlembagaan Bersatu yang membenarkan keputusan itu dibuat. ROS juga memaklumkan penilaian ini dibuat berdasarkan dokumen yang diberikan oleh pihak berkaitan. Malaysia Airline Berhad MAB menerima lonjakan permintaan untuk operasi penerbangan kargo sejak krisis COVID-19 melanda negara. Menurut pengurus kanan analisis keselamatan pesawatnya, Kapten Jacob Kurian, lebih 150 penerbangan penumpang ke kargo P2C direkodkan sejak Mac lalu yang merangkumi pelbagai destinasi. MAB turut melakukan operasi penerbangan kargo yang ditempatkan dalam ruangan kabin CIC pada 14 Mei lalu dengan membawa pelbagai muatan termasuk bekalan peralatan perubatan dari Melbourne, Australia. Menerusi operasi itu, ruang kabin pesawat termasuk di bawah tempat duduk serta bahagian penyimpanan di atas kerusi penumpang boleh diisi barangan kargo tetapi perlu mematuhi syarat saringan tertentu. Jenis barangan kargo yang akan ditempatkan dalam kabin pesawat juga disaring supaya tiada bahan mudah terbakar. Bagaimanapun, operasi tersebut hanya melibatkan tempat duduk di bahagian ekonomi sahaja. Lonjakan perkhidmatan kargo sedikit sebanyak berfungsi sebagai penampan kesan krisis COVID-19 sekaligus menjana keuntungan MAB ketika keseluruhan industri penerbangan terjejas teruk. Seorang bekas pengurus besar kanan sebuah syarikat pembekal simen ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Pejabat SPRM Selangor semalam. Difahamkan individu berusia 48 tahun itu ditahan pada jam 4 petang bagi membantu siasatan berhubung dakwaan meminta dan menerima wang suapan daripada dua buah syarikat pembekal pengangkutan logistik dan bahan mentah. Sumber memaklumkan maklumat berkaitan kes itu diterima SPRM antara tahun 2017 hingga 2019 dan individu berkenaan telah meminta serta menerima wang suapan secara bulanan daripada dua buah syarikat berkenaan untuk membuat simen bagi pembinaan. Ia dianggarkan berjumlah RM332,000 sebagai balasan meneruskan pemberian kontrak kerja-kerja pembekalan kepada dua syarikat pembekal tersebut. Bayaran dipercayai dibuat ke dalam akaun bank milik suspek. Suspek akan direman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah di Mahkamah Magistrat Shah Alam hari ini. Polis Kuala Lumpur berjaya menumpaskan sedikit judi dalam talian yang mensasarkan warga Cina sebagai mangsa. Ia hasil penahanan 9 individu dalam serbuan di sebuah kondominium yang dijadikan pusat panggilan di Bukit Kiara, Ibu Negara semalam. Hasil pemeriksaan mendapati 9 pekerja itu adalah sebahagian daripada 24 orang yang bekerja di premis berkenaan. Siasatan mendapati pekerja berkenaan bertugas mengikut shift dengan bayaran RM3,000 sebulan. Ketika serbuan mereka sedang leka membuat panggilan untuk menjerat mangsa bagi menyertai aktiviti perjudian yang ditawarkan. Polis turut percaya sedikit didalangi oleh warga Republik berkenaan. Kesemua tangkapan dan rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis daerah Brickfields untuk tindakan lanjut. Ini apa E1? Masa dia gunakan A1 sampai A dan seterusnya, betul? Ya. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Johor menempatkan kira-kira 500 anggotanya yang dilengkapi aset bagi mengawal perairan negara terutama di 20 kawasan yang menjadi titik panas atau lorong tikus pencerobohan pendatang tanpa izin parti.
Timbalan Pengarah Operasi Maritim Johor, Kapten Sanifah Yusof berkata, berdasarkan maklumat risikan, parti berkenaan menunggu masa untuk menceroboh negara melalui perairan barat dan timur Johor. Walaupun pada hari raya. Tambah beliau, perairan barat Johor menjadi lokasi pilihan parti disebabkan kawasan pantai yang panjang iaitu sejauh 200 batu nautika selain faktor bentuk muka bumi. Salah satu sebab dia adalah kawasan perairan di sebelah Kukup ke Batu Pahat ni adalah kawasan beluka ataupun kawasan paya bakau, di mana mereka lebih mudah untuk menyelinap masuk kan. Beliau berkata demikian selepas meninjau lokasi laluan tikus bermula dari Kukup hingga ke Batu Pahat semalam. Pihak media yang turut serta dalam tinjauan ini dibawa menaiki 2 bot pengempur bermula dari Sungai Pulai dan menyelusuri perairan Kukup ke Batu Pahat sebelum ke kapal induk KM Nipah dan mengawal di sempadan perairan Malaysia Indonesia. Sepanjang pemantauan selama 4 jam, tiada bot yang membawa parti dikesan. Meskipun berdepan cabaran sukar rondaan di kawasan hutan Paya Bakau, APMM mempunyai strategi tersendiri memberkas parti yang cuba meloloskan diri. Sepanjang tempoh penguatkuasaan PKP, jumlah parti yang cuba masuk ke negara ini berkurangan. Namun bilangan parti yang cuba keluar melalui jalan tidak sah didapati meningkat. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, Singapura mengesahkan tambahan 451 kes baru positif COVID-19 menjadikan jumlah jangkitan di Republik itu kini mencecah 28,794 kes. Data terbaru menunjukkan hanya 1 kes melibatkan warga Singapura atau penduduk tetap, manakala selebihnya pekerja asing yang tinggal di asrama. Singapura telah mengklasifikasikan 1,310 sebagai kes komuniti, 580 sebagai kes import, 363 kes melibatkan pekerja asing yang tinggal di luar asrama dan 26,090 kes pekerja asing yang tinggal di asrama. Dalam data lengkapnya yang dikeluarkan kemarin, Kementerian memaklumkan 9,835 telah pulih sepenuhnya dan telah dibenarkan keluar dari hospital. Pada masa ini, terdapat 1,036 kes yang disahkan masih dirawat di hospital dengan 12 daripadanya ditempatkan di unit rawatan rapi. MOH berkata 17,450 orang yang bergejala ringan atau baik dari segi klinikal tetapi masih diuji positif dan dirawat di fasiliti komuniti. Setakat ini, sebanyak 22 telah meninggal dunia akibat COVID-19. Kluster dikaitkan dengan hostel ABC Jalan Kubur telah ditutup kemarin kerana tiada lagi kes selama 28 hari yang lalu. MOH mengenal pasti 4 kluster baru semalam, manakala kluster terbesar di Republik itu, S11 Dormitory at Punggol, mempunyai sejumlah 2,583 kes yang disahkan. Kes positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat kepada 18,496 kes dengan 30 lagi kematian berlaku dalam tempoh 24 jam. Jurucakap Pemerintah Indonesia mengenai COVID-19 Ahmad Yuryanto berkata jumlah kematian akibat virus itu kini meningkat kepada 1,221 orang sejak kematian pertama berlaku pada 11 Mac. Sehingga jam 12.30 semalam, terdapat sejumlah 486 kes baru, manakala pesakit yang masih dalam pengawasan virus itu berjumlah 11,891 orang. Jakarta mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 470 kes, diikuti Jawa Timur 222 kes, Jawa Barat 124, Jawa Tengah 70 dan selebihnya di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dalam perkembangan lain, China pula giat kini menghasilkan ubat yang mampu merawat COVID-19. Kebanyakan negara kini berlumba untuk menghasilkan vaksin dan mencari kaedah rawatan sesuai. Menurut penyedia ubat dari makmal itu, kini sedang diuji saintis di Universiti Peking. Ia bukan sahaja mampu memberi kesan singkat jika dijangkiti, malah turut melemahkan imuniti virus berkenaan. Pengarah Pusat Inovasi Lanjutan Genomik Beijing mengesahkan ubat berkenaan sudah berjaya diuji pada haiwan. Suntikan diberikan mampu menetralkan jangkitan kepada tikus makmal dan dalam tempoh 5 hari virus itu berkurangan dengan faktor 2,500. Ubat itu berfungsi menghalang jangkitan virus dalam sistem imunisasi.
Pasukan penyelidik mengcadangkan agar daya tahan tubuh digunakan mampu merawat jangkitan selain mempercepatkan tempoh pemulihan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Segmen sukan, bekas pengadil Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Jaswant Singh Brand, 80 tahun, meninggal dunia di sebuah pusat kuarantin COVID-19 malam tadi. Menurut adik lelakinya, mendiang dipindahkan ke pusat kuarantin selepas beberapa penghuni di Wisma Tat Khalsa Chowkit, tempat beliau tinggal, didapati positif COVID-19. Pihak keluarga kini menunggu laporan bedah siasat untuk mengetahui punca kematian sebenar kerajaan kerana mendiang didapati negatif dalam ketiga-tiga ujian. Bekas anggota polis Diraja Malaysia itu pernah mengadil perlawanan membabitkan legenda bola sepak negara seperti Datuk Soh Chin An dan mendiang Datuk R. Armugam sekitar tahun 1970-an dan 1980-an. Mendiang juga merupakan pengasas bersama Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA. Beliau meninggalkan seorang anak perempuan yang kini menetap di Liverpool, United Kingdom. Sementara itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengucapkan takziah kepada keluarganya menerusi catatan Facebook. Keputusan mesyuarat khas Menteri-Menteri yang memberi kelonggaran khas kepada 265 atlet dan pegawai kembali ke sesi latihan untuk Sukan Olimpik dan Sukan Paralimpik di Tokyo, Jepun disambut baik Majlis Olimpik Malaysia MOM. Perkara yang diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu semalam menaikkan semula semangat 57 atlet untuk kembali fokus kepada persiapan mereka ke Tokyo tahun hadapan. Majlis Olimpik Malaysia MOM optimis atlet di bawah program Road to Tokyo RTT 2020 cukup bersemangat untuk kembali menjalani latihan sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Tokyo. Menurut Presiden MOM, Datuk Seri Muhammad Nurzal Zakaria, kelonggaran khas yang diberikan pihak kerajaan membolehkan barisan atlet negara memerlukan sesi latihan di persekitaran paling selamat. Begitupun jelas Datuk Seri Nurzal, kesihatan dan kesejahteraan atlet dan pegawai tetap menjadi keutamaan dan MOM akan terus berhubung dengan Kementerian Belia dan Sukan KBS, Persatuan Sukan Kebangsaan NSA, juga atlet dan pegawai sepanjang sesi latihan itu nanti. Kelonggaran khas yang membabitkan 265 individu termasuk 57 atlet memerlukan latihan selama sebulan bermula pada 1 Jun depan. Dalam pada itu, 4 atlet pelayaran yang sudah mengesahkan penyertaan di Sukan Olimpik Tokyo akan mula kembali ke pusat latihan perahu layar Kebangsaan Langkawi seperti dijadual pada 1 Jun ini. Menurut jurulatih pelayaran Muhammad Afendi Abdullah, mereka sudah diberi penerangan terperinci mengenai prosedur operasi standard SOP ketat yang perlu diikut bermula dari proses pendaftaran semula juga latihan sepanjang sebulan itu. Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan Langkawi Kedah antara 3 pusat latihan atlet yang dibenarkan beroperasi untuk latihan Road to Tokyo. Seramai 4 atlet pelayaran dan 24 pegawai sokongan akan kembali ke pusat itu 1 Jun ini. Menurut jurulatih pelayaran Muhammad Afendi Abdullah, ada beberapa kawasan di pusat latihan yang akan ditutup seperti gym dan SOP ketat perlu dipatuhi sepanjang latihan tertutup itu. Jadi bila duduk dalam tu latihan physical training tu akan sedikit ada sedikit kekurangan kat situ lah. Tapi benda tu boleh diatasi dengan latihan-latihan outdoor seperti berbasikal dan juga lakukan jogging long distance, jarak jauh, berlari jarak jauh dan sebagainya. Tapi dari segi latihan di laut takkan ada sebarang perubahan sebab di air itu totally biasa, seperti biasa lah. Tambahnya lagi, kesemua 28 individu yang akan dikuarantin selama sebulan di pusat latihan itu akan menjalani ujian swab berkemungkinan 2 kali termasuk pada 1 Jun itu nanti. Untuk rekod, 4 atlet pelayaran yang sudah mengesahkan tempat ke Olimpik Tokyo ialah Khairul Nizam Afendi, Nur Shazrin Muhammad Latif, Nur Aisyah Jamil dan Juni Karimah Nur Jamali. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin dikongsikan, email kami ke news@tv3.com.my. Dengan itu, sekian Buletin Pagi. Saya Fatin Hamimah Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.